Boleh tak kita amalkan daun sena sebagai minuman harian kita? Ini antara soalan favourite tu. Hari-hari orang tanya aku time life tu. Jawapan dia boleh. Kawan tahu tak? Sena ni antara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun disebut dalam hadis. Even dalam medical modern sekalipun, sena ni secara saintifik research menunjukkan sena dia ada satu sifat dia, lazatif. Apa maksud lazatif? Lazatif ni senang cerita dia bersifat melembutkan tekstur najis kita. Dan dia juga bantu promote untuk kita senang nak berak. So sebab tu kalau hampa amalkan daun sena ni setiap hari, memang korang senang nak melepas, senang nak berak. Tetapi tak semua golongan boleh minum minuman air sena ni. Yes, aku terpaksa bagi tahu ni sebab kita orang Melayu ni dia terlalu obses terhadap makanan dan minuman sunnah. Yalah, Nabi amalkan secara bersederhana. Orang Melayu kita ni dengar dia sunnah, pi minum hari-hari. Bukan hari-hari saja, setiap kali dahaga minum. Sekali lagi main side effect, sekali lagi susah lah. Nak amalkan sunnah kena ada ilmu lah. Sebab kita contohilah Nabi SAW yang sentiasa bersederhana semua perkara. Baik, yang ni antara golongan yang tak boleh minum minuman ataupun amalkan daun sena. First, dia memang dehydrated, asyik cirit-birit, ada masalah usus bengkak. Contoh macam ulcerative colitis, Crohn disease yang asyik menyebabkan dia asyik cirit-birit. Kalau korang guna daun sena akan teruk kali keadaan. Yang kedua, dia ada food poisoning ataupun ada masalah virus dekat kawasan usus yang menyebabkan dia asyik cirit-berit. Tak boleh. Yang ketiga, ibu yang mengandung ataupun yang tengah menyusukan badan. Sekali lagi kurang-kurang ayak, susu tak keluar, kesian dekat baby tu. So, as long as korang sihat, korang tahu bila nak kena minum, tak ada masalah. Cuma jangan over sudah. Kenapa kita tak percaya pada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad cakap kalau kita sakit perut, ubatnya ialah madu. Madu lebah. Madu lebah tu Nabi sebut. Bukankah kata Nabi ubat yang paling mujarab untuk perut ialah madu? Hari ni bila sakit, bukan madu dulu yang dibuat. Bukan hadis Nabi dulu yang diambil. Bila nak datang barakah, tuan-tuan? Nabi sebut, kalaulah ada penyakit yang boleh menghalang kematian, ada satu ubat yang perlu diminum. Nama ubat tu ialah daun cinamaki. Daun cinamaki ni tuan-tuan kata Rasulullah, kalaulah dia boleh menghalang kematian, dia boleh menghalang, tapi pasal dia tak boleh menghalang kematian, maka manusia tetap akan mati. Berapa ramai yang berubat dengan daun cinamaki? Nama dia daun cinamaki. Ambil dia, buang dia punya tangkai dia, minum, membersihkan usus, menjadikan usus jadi sihat. Berapa banyak orang tuan-tuan bila ada masalah usus kotor, bila datang penyakit-penyakit yang melibatkan perut, dia tak nak ambil keberkatan yang disebut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lipton semua kenal kan? Warna tu tuan-tuan ambil air sejuk dalam peti ais. Ambil air sejuk, bubuh, berpeluh gelas ni air sejuk. Ambil teh tu bubuh, keluar habis warna dia. Ni dalam air sejuk, sepatutnya kena keluar masa air panas. Ni air sejuk pun keluar. Teh ke warna tu? Orang suka minum warna ni, uric acid dia akan naik, gout dia bertambah. Teh bubuh kena? Lipton kena? Baik, saya nak tanya. Daun sana. Daun sana. Ini hadis daripada Ibnu Majah. Satu ketika Nabi tengok sahabat duk makan daun. Nabi tanya, apa daun kamu makan? Sahabat kata, ini daun untuk cuci perut kami. Nabi kata, jangan makan daun tu. Kalau nak cuci perut, kena makan daun sana. Dia akan cuci perut kamu. Hadis yang lain bagi tahu, Nabi bersabda, punca segala penyakit adalah di perut kamu. Bisa dengar tak hadis ni? Punca segala penyakit adalah daripada perut kamu. Hadis ni yang saya baca tadi, cucilah perut kamu dengan daun sana.
Dalam hadis Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, jika ada obat untuk mati, jika ada obat untuk mati, sanalah obatnya. Bak makan minum ni dia persembunyi terus, tuan-tuan. Tutup terus, tak bagi kita tahu. Saya dengan imam-imam besar negeri Kelantan 2 tahun lepas menjelajah Eropah di bawah tajaan kerajaan negeri. Nak bagi tu imam ni nampak di luar ni macam mana hebat orang Islam. Sampai di Amsterdam, Belanda, kami minta daripada University Amsterdam nak masuk perpustakaannya. Sebab kita dengar dalam pustakaannya ada 6,000 kitab. 6,000 kitab orang Islam yang mereka rampas masa zaman penjajah. Mereka sembunyi di situ. Kami minta nak tengok. Apa mereka kata apa? Mereka kata apa kami? Orang Islam tak boleh tengok. Dah nak buat macam mana? Mesti mereka punya. Kena keluar lah. Nampak tak? Mereka tutup, tuan-tuan. Buat perubatan, buat apa semua mereka tutup. Tak bagi tahu kat kita. Lah ni baru kita tengok daun sana. Lama ni tak pernah dengar kan? Pokok dia rendah-rendah ya. Pesakit saya bagi makan benda ni, tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan tu. Dia keluar. Ya Allahu Akbar. Najis kita kumpul di perut kita 20 tahun dulu. Semua keluar habis. Berkeping-keping macam besi karat. Bila keluar penyakit di perut, tak ada lah najis di perut kita. Kita ambil makanan sunnah yang lain, jadi sihat, tuan-tuan. Sebab Nabi kata, punca segala penyakit di perut kamu. Tuan-tuan minta maaf kalau saya suluh tengok tuan-tuan punya usus, saya boleh tahu tuan-tuan sakit apa. Masuk kamera tu tengok hitam dalam tu. Itu tanda tuan-tuan uric acid banyak. Darah tinggi ada, kolesterol ada, gout ada. Kalau masuk tengok merah-merah, lemak banyak, kencing manis tinggi. Dia kalau kita suluh usus kita, keliling dalam usus tu, tuan-tuan, nampak asal usus dan nampak saraf-saraf, urat-urat dalam usus. Itu usus yang bersih. Tuan-tuan, Nabi bagi tahu, cucilah perut kamu dengan daun sana. InsyaAllah lah. Pokok dia rendah-rendah ya. Pesakit saya bagi makan benda ni, tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan tu. Dia keluar. Ya Allahu Akbar. Najis kita kumpul di perut kita 20 tahun dulu. Semua keluar habis. Berkeping-keping macam besi karat. Bila keluar penyakit di perut, tak ada lah najis di perut kita. Kita ambil makanan sunnah yang lain, jadi sihat, tuan-tuan. Sebab Nabi kata, punca segala penyakit di perut kamu. Tuan-tuan minta maaf kalau saya suluh tengok tuan-tuan punya usus, saya boleh tahu tuan-tuan sakit apa.